Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan komen, teruskan menonton sehingga tamat siaran, insya-Allah. Dan pakat-pakat share lah. Mudah-mudahan dipanjangkan lagi pahala-pahala kita, insya-Allah. Terima kasih pada yang bersama malam ni. Azmin, Nani, waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz sihat. Cuma semalam tak dapat bersiaran, sepatutnya ada, tapi ada masalah teknikal perut. Perut memulas, senak-senak lah apa macam-macam, lain kali tak kuliah. Minta maaf banyak semalam. Terima kasih Kak Jamaliah Jaafar, Raja Sofia daripada Singapura. Sihat dah, alhamdulillah. Kak Khairuniza daripada Perlis, terima kasih banyak. Kak Maria Chan daripada Singapura. Kak Salamiah Abdul Ghani, share dulu nak pergi kelas mengaji, sila. Samsani Sam, alhamdulillah sihat dah. Hari ni sihat dah. Terima kasih Sharifah Marsidi daripada Paka, Terengganu. Laila Kamsiah, waalaikumsalam. Ila Karmila, terima kasih. Mauda, terima kasih. Itasha, Kak Jamaliah dah share, terima kasih. Habibah Abdullah, terima kasih. UTS, Umi Umrah, waalaikumsalam. Okey, sihat. Dengar berangin tu bunyi kipas kot. Bunyi kipas. Sekejap dah. Bunyi kipas angin kot. Terima kasih yang dah share. Kak Maria Chan, Kak Hairuniza, UTS Jerantut clear.
ila Karmilah, tajuk malam ni kenalah pula dengan niat hati. Tajuk malam ni the power of sedekah. Kan tajuk orang putih tu. Kemudian Kak Jamaliah Sanusi, terima kasih. Rohayu Abdul Wahid, Kak Jamaliah pada Ceras, Raja Fauzia Singapura, terima kasih banyak. Samsani, Umi Umrah dan Syed, terima kasih. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak baca satu hadis. Kan, tiap malam kita baca satu hadis lah, insya-Allah. Cuma malam ni hadis ni dia sebenarnya berkait dengan sedekah, dan maknanya orang yang pemurah dan orang yang bakhil. Dia berkait, dua-dua tu ada kena mengena dengan hadis malam ni, iaitu hadis sahih daripada Imam Muslim. Betul, Imam Muslim kot. Hadis Bukhari. Hadis Imam Bukhari 1351. Hadis Imam Bukhari nombor 1351, nombor hadis. Hadis ni statusnya adalah hadis sahih. Baik, cuba kita baca sikit. Hadis ni pendek saja. Pendek dan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an Sulaiman an Muawiyah bin Abi Muzarrid an Abil Hubab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih pada Azmi Wan. Payah nak sebut nama ni. Daripada Shah Alam, Mauda, terima kasih. Yad Abdullah. Saya di Sabah ni pun alhamdulillah sihat juga, cuma stres sikit sebab kami langsung tak boleh keluar dari kampung. Yalah, PKPD kan? PKPD Sabah pun PKPB ke PKPD saya pun dah tak ingat lah. Tapi memanglah sebab kes tinggi kan kat sana. Rizal Hamdan, selama Perak clear, alhamdulillah. Zainuddin Abdul Ghani, terima kasih. Muhammad Arif Selamat, terima kasih. Nur Bidadari, Kuala Nerus, Terengganu, clear. Umi Umrah, terima kasih. Tag kawan-kawan kat situ. Your end sebut, itulah saya dah confuse lah sebenarnya. Saya dah confuse. Kak Zah. Betul-betul Kak Zah. Kak Zah orang Perak, bukan orang Perlis. Itulah tu kan, sebab ada seorang lagi, Khairuniza, bukan Khairuniza, ada seorang lagi, Syahaliza. Itu Syahaliza, Kak Syahaliza Perlis. So minta maaf no, Kak Zah. Pening sekejap. Noraida Bidin, terima kasih. Betul Kak Zah, sorry. Asma Zuraida, Faridah Mustafa, Negeri Sembilan clear. Negeri Sembilan pun kena PKPB Seremban kan, mulai besok 5 bulan kan. Jadi ialah sebab kes meningkat kan. Alright, tak apa, kita balik pada hadis kita balik. Kita fokus hadis kita balik. Baik,
telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata, telah menceritakan kepada saya saudaraku dari Sulaiman, dari Muawiyah, dari Abu Muzarrid, dari Abu Al-Hubab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda. Cuba kita faham, kita dengar hadis ni baik-baik. Hadis ni memang power, memang power. Dengar-dengar ni best, malam ni juga bagi sedekah terus. Kan? Baik. Nabi bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan datang atau turun dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Dan satu malaikat lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, yakni bakhil. Nampak? Ini powernya sedekah. Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis ini. Nabi kata, tiap-tiap pagi, kan, tiap-tiap pagi malaikat akan datang, tapi yalah, kita tak nampak, tak dengar, kan. Itu masalahnya. Tapi bila kita mengaji macam ni, insya-Allah kita boleh faham lah. Kita boleh faham, kita reti. Oh, rupanya tiap-tiap hari sebenarnya ada kejadian itu berlaku. Cuma kita tak nampak, tak boleh tengok. Tapi wajib beriman, ia berlaku. Sebab Nabi yang sebut. Nabi tak pernah tipu lah, kan. Na'udzubillah. Nabi ni sifatnya as-siddiq. Jadi apa yang berlaku sebenarnya tiap-tiap pagi. Dia setiap pagi tau. Macam pagi besok akan berlaku apa? Ada dua malaikat akan turun. Turun ke bumi ni. Tapi dalam riwayat tadi kata macam turun dekat kita lah, datang kepada kita. Tapi kita tak dengar, kan. Malaikat tu kata, ya Allah, ada dua orang malaikat. Malaikat pertama kata, ya Allah, kau limpahkanlah, tambahkanlah lagi rezeki orang yang bersedekah sepanjang hari ini. Malaikat yang kedua pula kata, ya Allah, engkau lingkupkan, musnahkan, sempitkan, binasakan harta orang yang kedekut atau bakhil. Baik, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, tengok kehebatan sedekah sehingga setiap pagi malaikat mendoakan orang yang rajin bersedekah tiap-tiap hari. Bermaksud saya, tuan-tuan, ibu-ibu juga berpotensi, ada peluang untuk mendapat doa malaikat ini. Maknanya kita ada peluang, kan. Syaratnya sedekah lah. Sebab malaikat seorang kata, ya Allah, engkau murahkan rezeki orang yang sedekah sepanjang hari ini. Tapi ingat, kalau kita tak sedekah sebab tak ada harta ke apa, itu cerita lain. Doa yang satu lagi yang seram sejuk sikit tu, malaikat doakan bagi orang yang bakhil, yang kedekut, tak hidung masin, apa lagi, tangkai jering, entah apa-apa lagi lah, kan. Bahasa-bahasa merujuk kepada kedekut ya amat. Malaikat doakan mereka supaya Allah lingkupkan harta yang ada sebab kedekut. Jangan main-main. So maknanya dua kelompok ini tiap-tiap hari dapat doa malaikat. Satu doa yang cantik lah, kan, doa yang baik. Malaikat doakan orang yang rajin infak, Allah berkati hartanya, beri lagi harta rezekinya, dan macam-macam. Doa yang baik. Dan satu puak lagi, malaikat doakan yang tak baik lah, yang tak cantik lah bunyi doa tu, kan. Malaikat kata, ya Allah, kau lingkupkan harta orang yang bakhil. Malaikat pun naik angin. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, saja saya bacakan hadis tu malam ni.
Saya bawakan hadis itu supaya kita nampak, kita sedar betapa besarnya dan sangat penting apa yang kita sebut tadi sebagai hebatnya sedekah, hebatnya pahala sedekah. Baik, terima kasih Cik Su, Nuraida Bidin, Pok Kelang clear alhamdulillah. Kak Rohana Rejab, Kak Salasia Hassan, kita baru start ni 8.45 tadi. Cik Su baru masuk. Okay, no problem. InsyaAllah Kak Zah kenal. Jangan risau. Cuma hari ni dia blur sikit kan, terconfuse. Sebab tak payah sebutlah sebabnya tu, biarlah. Ramlah no, alhamdulillah suara clear, terima kasih. Kak Saliza Agus, terima kasih. Ketua kelas mestilah kenal Zah. Nampak ketua kelas tu, jangan main-main. Abang Zainal Osman Singapura, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Zah catatan tu. Kak Mariam Hashim, alhamdulillah ya Allah, kurniakan pada kami rezeki yang halal dan barakah agar kami dapat sedekah tiap-tiap hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Mariam atas doanya tu. Cik Su dan Syed, terima kasih banyak. Alright, thank you. Baik, kita sambung sikit huraian. Baik, jadi sahabat sekalian, bila kita dah tahu sekarang ni pilihan kita ada dua saja, sama ada nak memberi atau haji bakhil bin lebay kedekut. Itu saja kan. So bila bertembungnya dua pilihan, maka agama Islam ajar kita pilih yang paling terbaik, pilih yang paling elok, yang paling diredai, yang paling sempurna, iaitu pilihlah menjadi hamba Allah yang pemurah berbanding menjadi hamba Allah yang kedekut, yang berkira, yang macam-macam lah kan. Jadi atas kita, saya tak berapa ada Ustaz, bagi apa yang ada je. Dia kaedah dia gitu. Sebab kaedah sedekah ni ialah, saya fokuskan, walaupun sedekah ni luas kan, sampai Nabi kata senyum pun sedekah, kamu buang halangan atas jalan raya, alihkan pokok yang tumbang ke apa, sedekah, dapat pahala sedekah. Kamu ingatkan manusia dengan kebaikan, dapat pahala sedekah. Kamu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pahala sedekah. Kan banyak, sampai kan Nabi kata macam-macam lah kan. Itu sedekah yang general, yang umum. Tapi saya fokuskan malam ni sedekah dalam bentuk wang ringgit, harta. Baik, kadang-kadang orang kata saya tak berapa ada Ustaz. Bagi apa yang ada je. Saya tak ada langsung. Tak ada langsung, tak boleh cakap apa dah lah kan. Cuma nak sebut dalam soal infak, atau orang Melayu sebut sedekah, atau menyumbang, atau menderma, atau memberi, membantu, samalah tu maksud dia kan, lebih kurang samalah. Maka Islam ajar kita berdasarkan hadis yang pernah berlaku. Satu hari Nabi ikat satu perjanjian, namanya Bai'atul Aqabah Ats-Tsani, iaitu perjanjian Aqabah yang kedua. Nabi ikat perjanjian antara sahabat yang datang dari Madinah, yang ingin memeluk Islam. Mereka datang di Madinah pada satu masa, dan mereka berjumpa dengan Nabi di satu tempat namanya Aqabah. Aqabah ni di mana? Di bumi Mina. Mina ni di mana? Di Mekah, tempat kita jemaah haji melontar tu. Kan ada salah satu jamarat tu namanya Jamratul Aqabah. Kan? Dulu namanya Jamratul Aqabah, sekarang dah tukar nama Jamratul Kubra. Jamrah Kubra, yang paling besar sekali, yang last sekali, yang nombor 3. Dulu namanya Aqabah. Situlah, kawasan area situlah.
Nabi ikat perjanjian dengan sahabat yang datang bai'ah memeluk Islam dengan Nabi, berpuluh orang jumlahnya daripada Madinah. Dan antara isi perjanjian, ini yang saya nak share ni, antara isi perjanjian Bai'atul Aqabah yang Nabi bai'ah, yang Nabi ikat perjanjian dengan sahabat yang hadir pada hari itu, antaranya Nabi kata anfiqu fil usri wal yusri. Nabi kata kamu kena infak. Bila? Nabi kata fil usri, pada masa susah, wal yusri, pada masa senang. Ingat, kita memberi menderma ni susah bagi cara susah, senang bagi cara senang. Musim Covid, duit tak apa ada, PKP, PKPB, PKPD ni, bagi cara PKP. Tengah bulan, bagi cara tengah bulan. Awal bulan macam ni, ada lebih duit gaji, bagi cara awal bulan. Ujung bulan dapat gaji, bagi cara ujung bulan. Ujung tahun dapat bonus, kod-kod ada lah. Amin, insyaAllah. Bagi cara dapat bonus. Maknanya, infak ni, kok mana pusing, tonggang, terbalik, terlentang, meniarap, tertongging ke apa, ceritanya ialah bagi. Kan? Senang atau susah, bagi. Ingat ayat saya ni, bukan ayat saya lah, ni ayat Nabi beritahu. Masuk dalam kepala, senang ke, susah ke, aku kena infak. Senang bagi cara senang. Tengah banyak duit, bagi cara banyak duit. Tak berapa ada duit, bagi cara tak apa ada duit. Tapi bagi, tetap bagi. Nabi tidak kata bagi ketika senang sahaja. Kalau dahsyatnya, atau yang saya sebut the power of sedekah tadi, dahsyatnya sedekah ni, kalau tidak, takkan Nabi sebut fil usri wal yusri, di waktu senang dan susah. Kalau sedekah ni biasa-biasa je, Nabi akan kata kamu bagilah masa tengah ada duit, tak ada duit duduk diam je lah. Kan? Tapi Nabi kata senang cara senang, susah cara susah. Mana Rasulullah SAW nak latih kita, tolong infak, belajar infak. Jangan bakhil, jangan kedekut. Dia punca dia kedekut bermula dengan berkira. Jangan buat main. Jumpa orang biasa berkira ni, jumpa sangat wujud sangat wujud dia celah masyarakat kita kan. Memang ada. Sekejap ni kita baca komen sekejap. Ahmad Soleh, terima kasih. Kak Rohana Rejab, UTS, jangan jom infak, jangan jadi tangkai jering. Tek Ido Masin, terima kasih Kak Saliza yang mencatat di situ. Kak Zah, Kak Mariah Chan, jom raja-raja infak. Boy Kak, nama canggih. Umi Umrah, terima kasih, tapi maaf lain sini tak okey sikit hujan. Kat mana tu? Syarifah Marsidi, solat duha pun sedekah, betul. Kalau pergi kedai minyak setakat sikit-sikit tu, keep the change je lah, kan? Betul. Kalau boleh buat kan, bukan kedai minyak je, kedai makan kan, lebih-lebih sikit-sikit RM1, RM2 bagi je lah kan, kesian orang berniaga tu. Atau kita tolong bayar table-table yang ada kan, mana kita kenal ke tak kenal ke, belanja lah sesekali kan. Kalau hari-hari pun lagi bagus, tapi tengok kita juga kan, kemampuan, based on kemampuan. Abang Yusuf Ismail lambat masuk, tak apa, yang penting masuk bang. Terima kasih Kak Zah yang meletakkan kita punya grup Telegram. Saya dah pinkan di bawah tu, nanti boleh join lah siapa nak join. Akman, payah betul kau menyebut nama ni, Akmad Ahmad. Akmad Ahmad, lebih kurang lah kot. Terima kasih banyak yang bersama malam ni. Nak tunggu senang bila lah gambarnya. Itulah tu Kak UTS kan, bila kita nak senang, insyaAllah inna ma'al usri yusra, jangan risau, Allah akan tolong kita. Surya Putri Zainal, terima kasih banyak. Mak Nur, terima kasih.
Tuan Haji Ismaidin, Sungai Petani hujan. Oh, banyak tempat hujan hari ni. Tempat kami KL selalu dah. Belah-belah Lembah Kelang ni siang tadilah mendung, renyai-renyai. Tapi malam ni saya tak tahulah, tapi tak ada bunyi hujan lah. InsyaAllah. Johnny Mac, terima kasih banyak di rumah, tak bertugas hari ni. Nuraini Bidin, senang susah ke kita infak, InsyaAllah. Terima kasih Kak Mariah Chan. Susah atau senang bagi, tetap bagi. Tak akan jatuh miskin, orang selalu sedekah. Betul. Ada hadis yang Nabi sebut. Terima kasih Kak Mariah. Nabi kata apa? La yanqus malun min sadaqah, bal yazdadu Nabi kata tidak akan berkurangan. Mana bahasa mudah dia, tak miskin. Kan, harta yang kamu sedekahkan itu bahkan akan bertambah dan terus bertambah. Maknanya mungkin bertambah barokahnya, bertambah hartanya, bertambah manfaatnya, bertambah kemuliaannya. Itu yang kita nak. Walaupun dari sudut amountnya berkurang. Kita ada RM100, bagi orang sedekah masjid RM10, tinggal RM90 kan. Kurang dari sudut amount, tapi dari sudut kualiti pahala bertambah. Jangan susah hati. Betul Kak Maria sebut, saya bacakan dah hadis menyokong hujah tu. Jadi yang paling kita seram sejuk juga bila berkawan dengan orang yang berkira, orang yang bakhil, orang yang kedekut. Jangan main-main. Saya ada pengalaman kan, masa mengaji dululah di Mesir. Kita duduk rumah sewa bujang-bujang kan. Biasalah kawan-kawan kan, duduk rumah bujang, ada yang okey, ada yang kita katalah kita okey kan, tapi duduk cara bujang macam tu lah. Tapi ada seorang sahabat saya ni, dia punya berkira tu boleh tahan lah kan, level berkira dia tu boleh tahan. Kita pun jadi senak perut juga kan. Kita ni jenis apa orang panggil, tak kisah kan, bukan kita banyak duit, kita student, sama-sama student, tapi kita jenis tak adalah berkira sangat kan. Kita belanja-belanja juga kan, tapi dia ni susah nak dapat dia punya duit belanja. Nak rasa dia belanja ada, tapi susah kan. Kadang kami musim-musim sejuk kan, kalau di Mesir musim sejuk ni buah paling popular anggur lah. Anggur dia sekilo RM1, murah yakmat kan. Dia panggil banati. Dia ada inab, dia ada banati. Banati ni anggur kecil besar ibu jari tangan ni, sekilo RM1. Kira bahasa mudah sekilo RM1 lah. Lepas tu biji tak ada, manis leting. Orang Ganu kata manis leting. Ada sekali baham 2-3 kilo tak, pasal murah. Jadi kadang-kadang kita balik daripada kelas, balik kuliah, singgah agak lah tepi-tepi jalan tu kan, macam makcik jual sayur, jual buah, kita beli ya. Sebab kita duduk rumah sewa, kita dah set duit. Katalah rumah sewa ada 6 orang, duit sewa berapa, duit makan sebulan berapa. Katalah kita tontong bahasa dulu-dulu kan panggil tontong kan, share. Kita tontong seorang, kata RM500. 500 tu lah duit sewa, duit api air dengan duit belanja dapur. Tak cukup, nanti kita top up kemudian. Yang balik-balik kuliah ni, ini Senin Berhad kan. Tapi dah kita jenis tak berkira sangat kan, beli. Kadang kawan lain beli, kita makan lah, makan sekalian. Tapi yang seorang ni nak rasa dia punya, memang payah Habib. Susah nak rasa. Kalau dia buat balik tu bertuah badan kan, payah betul nak rasa. Jadi akhirnya, ni ada cerita kat ni, akhirnya penyakit tu kena kat kita. Itu yang kita takut tu. Akhirnya penyakit bakhil kawan kita ni kena pula kat kita kan. Jadi pernah pula satu hari geram punya pasal kan. Biasa kita beli buah ke apa, basuh-basuh bodan peti ais, lepas tu petang-petang ke malam tengok TV kan, sambil-sambil baca buku apa, kita bawa ke depan lah, rumah bujang kan, bawa letak depan, makan sama-sama. Satu hari tu geram punya pasal kan, saya beli anggur 2-3 kilo, basuh-basuh, simpan dalam peti ais.
Lepas tu time makan, saya bawa masuk bilik, saya makan seorang. Aku geram punya pasal. Kan? Geram punya pasal. Last kali sakit perut, padan dengan muka kan. Itu jangan tiru lah. Itu tak bagus lah perangai tu kan. Pasal geram tu. Kita tak berkira kan. Dia berkira sangat. Last kali kita pun naik angin juga lah. Berkira juga. Itu yang risau tu. Bila kawan dengan orang bakhil, tempiah bakhil tu dapat kat kita. Itu kita takut. Bila kawan dengan orang pemurah, mudah-mudahan tempias pemurah tu dapat kat kita kan. Macam tu. Itu contoh ya, cerita. Tapi itu kisah benar sebenarnya. Masa saya mengaji Mesir dulu. Kan. Jadi tak apalah. Kita doa kawan-kawan kita jangan jadi bakhil. Kan. Sebab bakhil ni teruk. Teruk jangan. Jangan buat kerja. Memang teruk. Baik. Saya baca komen sikit lah. Terima kasih Johnny Mac. Lama masuk ada dengan geng mengopi. Lama ada geng. Kak Syam, terima kasih. Sihat-sihat dah. Saya sihat, Alhamdulillah. Ya Lia, terima kasih banyak. Kak Fatimah Abdul Rahman, Nani lagi sedih kalau adik-beradik pun berkira. Itu lagi teruk. Kan? Sama adik-beradik berkira, ipaduai berkira, menantu berkira, mentua berkira. Susah Saya memang tak boleh hidup lah. Kan? Saya rasa susah nak hidup dengan orang yang suka berkira. Saya tak boleh. Bukan kata kita baik sangat, tak lah. Tapi entah memang macam tu kot kan. Jadi kita jadi serabut tengok, ya Allah, kadang-kadang RM1 pun berkira kan. Kadang-kadang berkira tahu kan, berkira kan, dia punya halus perkiraan. Kadang sen-sen pun dia kira tak payahlah kan. Duit tu kan duit kita pun, Allah punya, dia bagi pinjam kan. Dia nak tengok kita urus takbir duit tu macam mana. So tak usah berkira sangat. Bukan mutlak kita punya pun, dalam tu ada hak orang lain kan. Jadi tak usah berkira lah. Dan saya percaya sahabat menonton malam ni, insya-Allah semua jenis baik punya kan. Semua jenis pemurah yang amat ni. Saya nak belanja ustaz macam-macam. Tiba-tiba nak belanja ustaz kan. Sebab hari ni ada 2-3 orang sebenarnya yang WhatsApp dekat saya minta nombor akaun. Tapi bukanlah nombor akaun saya. Ada yang minta nombor akaun saya juga. Ada yang minta nombor akaun audio kuliah. Ada juga. Dia nak infak, tak kisahlah. Yang minta personal account pun ada. Yang minta hari ni. Saya cerita hari ni. Ada 2-3 orang. Itu yang saya bawa tajuk tu. Supaya biar kita tahu nilai kebaikan sedekah yang kita buat, rupa-rupanya malaikat tolong doa. Jadi tak usah bimbang lah. Tak ada sejarah ya. Belum ada sejarah orang rajin sedekah tiba-tiba jadi miskin. Tak ada. Percayalah cakap saya. Ini janji Allah dan Rasul. Katalah ada orang tu kaya-raya kan, tiba-tiba dia sedekah, tiba-tiba jadi miskin. Kita pun tanya dia, Ji, dulu macam kaya, asal tiba-tiba merempat pula miskin apa-apa kedana? Entahlah ustaz, mungkin sebab saya rajin sedekah kot. Kalau dia jawab macam tu, bagi penerajang juga dia. Nampak benar mengarut dia kan. Tak ada tuan-tuan. Nabi dah janji kan, yang hadis saya baca tadi kan, la yankus, tak akan kurang, bahkan bertambah. Jadi apa kita nak risau kan? Tak usah risau lah. Itu janji Allah dan Rasul kan. Jadi sama adik-beradik ni tak usah berkira. Sebab Allah pun sebut dalam Quran, infak antara sedekah yang terbaik pada ahli keluarga terdekat dahulu. Lepas tu orang lain kan. Dahulukan keluarga. Itu Allah ajar dalam Quran. Baik, terima kasih Neni Rose. Rembau hujan. Banyak tempat hujan. Kak Zah Akmadah Ahmad, nama hang kena lagi tu, seksa nak sebut. Tu lah, tahu tak apa. Ustaz, tamak ke kita kalau kita pilih wakaf dari sedekah dari bab rebut pahala? Tak ada tamak. Itu tamak yang baik lah. Maknanya ialah wakaf tu sebenarnya lebih besar pahala berbanding sedekah biasa. Wakaf ni macam wakaf kapet, wakaf bangunan, wakaf rumah anak yatim, wakaf beli kereta, wakaf beli van, wakaf beli kipas, aircon kan. Itu semua pahala panjang tu. Selama mana benda tu boleh diguna, masih bermanfaat,
besar pahalanya kan pada orang yang menyumbang wakaf itu. Macam kita sedekah biasa-biasa tu, sedekah bagus juga, tapi mungkin pahalanya bila masuk dalam tabung masjid tu pula guna bayar bil, habis gitulah. Bil pun besar agak pahala kan. Tapi wakaf, jenis-jenis wakaf ni dia lebih panjang lah kata ulama, selama mana yang kita wakafkan tu masih diguna pakai. Macam saya cerita dululah kan, yang masa saya kahwin 19 Mei tahun 2000 tu, yang geng masjid Kundang bagi hadiah kipas angin tu kan, saya cerita usung bawa balik naik motor dengan bini saya masa tu kan. Usung kipas tu naik motor, jangan main-main, besarnya perjuangan kan. Berapa tahun dah saya kahwin? 19 Mei tahun 2000, ni tahun 2020, maknanya saya dah kahwin 20 tahun. Kipas tu masih ada. Kipas tu masih ada, masih ditekan switchnya on, boleh berpusing bilah-bilah kipasnya. Masuk pahala dekat akaun orang yang sponsor tu. Makcik-makcik yang kumpul-kumpul duit seorang sikit beli hadiah kahwin kat ustaz, masuk pahala. Kan. Jadi tamak yang tu tak apalah, mana tamak nak buat pahala lebih, tu tak ada masalah. Mudah-mudahan. Jadi kesimpulan dia, belilah hadiah, bagilah kat ustaz. Kan. Sebut hadiah ni, hari ni saya dapat hadiah daripada orang Singapura, terima kasih Kak Nima kan. Dia bagi saya tu, apa tu, lampu garam tu, yang menyala tu kan, garam tu kesihatan kan. Terima kasih Kak Nima. Susah hantar ke rumah by post lah kan. Jadi tu yang hari ni saya cerita buat sedekah tu kan, supaya kita share kebaikan tu. Terima kasih banyak, terima kasih. Macam mana nak tukar nama tu? Backpay lah nama tu. Kan, biar tergeliat lidah orang nyebut. Ustaz Kazan nak tanya, mana lebih elok niat simpan tabung subuh, nak infak kat pembangunan masjid, tafiz bagi bagai, tapi orang tersayang memerlukan, mana perlu? Bagi orang yang dekat dulu kan, dia sebenarnya lebih pada aulanya siapa yang memerlukan. Memanglah nak buat masjid pun memerlukan, tapi tengok dia punya ranking lah. Maknanya yang terdekat, Allah sebut dalam Quran, zawil qurba, kaum kerabat. Kaum kerabat tu laki bini, anak-anak, cucu, anak saudara, anak penakan, ipar, duai, menantu, besan, birah, semualah. Dahulukan. Kalau mereka sangat memerlukan, utamakan yang tu dululah. Lepas tu kita cari yang jauh-jauh sikit kan, yang masjid, tafiz dan sebagainya. Tapi dua-dua terbaik lah kan. Tapi kalau prioritinya, kita tengok yang tu lah. Kita tengok siapa yang sangat memerlukan. Kamar Ramli, terima kasih banyak. Johnny Mac ya share dekat beliau. Terima kasih Tohun. Power of Sedekah, power tajuk. UTS. Ustaz pun dah jadi kerikut Kak Ida, terima kasih Kak Ida. Baru dapat join dengan Ustaz ni, dan apa tu, teman-teman FB. Terima kasih Kak Ida daripada Sunway Pyramid. Sunway Pyramid Sunway. Tohun tanya, Ustaz, macam mana kalau dia sedekah makanan pada kita yang dia sendiri pun tak suka benda tu? Nak kira macam mana tu? Benda yang dia tak suka dia bagi pada kita. Dia macam ni, satu kedudukan baguslah. Dia bagi benda tu, walaupun dia, macam kita tak suka something kan, kita aku bagi jiran lah, aku tak suka, kira bagus juga dia bagi kan. Bagus jugalah dia bagi daripada dia pergi buang begitu aja. Kan. Jadi kita pula yang menerima ni, terimalah seadanya. Kalau kita pun tak suka juga, pandai-pandai lah ejah kot mana kan. Pasing kat orang sebelah lagi ke, ataupun buatlah kot mana pun. Asalkan benda-benda tu tak jadi membazir atau orang kata sia-sia begitu saja. Itu kita ejah lah kan. Tapi yang penting, sedekah yang paling terbaik sebenarnya
yang kita sayang. Kan, dalam wallet tu apa amount yang kita paling sayang? Paling besar 100 kan, tu paling sayang. Bagi 100, tapi lepas tu seminggu demam. Seminggu demam tu pasal tak pernah bagi 100 kan. Biasa bagi RM1 je. Dia kaedah dia gitulah. Maknanya sedekah terbaik yang paling kita sayang. Kalau kita tak suka pun kita bagi, itu pun bagus juga, dapat juga pahala sedekahnya. Tapi tidak sehebat kita sedekah benda yang kita sayang. Dia macam itulah. Apai Corner, terima kasih Cik Su, amin katanya. Terima kasih Apai. Sedekah tak kurangkan duit kita, cuma kita je takut habis duit. Betul? Itu setan punya hasutan kan. Kita nak bagi, kan habis kan tak cukup, habis tak cukup, kan aku nak makan apa. Itu sebenarnya rezeki Allah dah susun kan. Jadi tak boleh takut sebenarnya, kita bagi je. Percayalah cakap saya, tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Bila kita buat, kita yakin Allah ganti tu. Tok saya cakap, dia akan bagi. Kadang-kadang lebih daripada apa yang kita beri. Dia ganti tu lebih banyak daripada apa yang kita bagi. Saya percaya benda tu saya dah rasa, tuan-tuan ibu-ibu pun dah alami. Mana kita infak bagian banyak, Allah reply balik, ganti balik. 2-3 kali ganda pun ada. Percayalah. Tak percaya, buat. Itu je ceritanya. Kak Ida kata, ya Ustaz, jangan berkira sangat, dunia ni pinjaman. Betul kan. Allah bagi pinjam je pun kan, bukan kita punya 100%. Alamak, Kak Zah dah catat lah tarikh anniversary pula kat situ. Lambat lagi tahun depan. InsyaAllah. Allahu Akbar. Kak Zah dah anak 1 lah masa tu. Yalah, nak buat macam mana Kak Zah? Saya kan lebih muda daripada Kak Zah. Kan. Alhamdulillah kipas masih berfungsi. Kak Mariah kata, bak alamat Ustaz nak bagi hadiah. Nanti kita bagi alamat dalam Telegram, insya-Allah. Bagi note 100 minggu demam. Okey, baik. Jadi kesimpulan akhir, cukup tu 9.30 dah kan. Kita sikit-sikit lah. Baik, kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulan akhir, jap. Sedekah terbaik untuk keluarga dulu, belanjalah anak bini, kata Mem Sah. Pandai Azam buat lawak Azam. Audio kuliah. Terima kasih. Iyalah, belanja anak bini pun besar pahala. Jangan buat main. Ada orang kedekut kan, belanja orang luar lebih hebat daripada belanja anak bini. Tu salah konsep tu kan. Kena belanja anak bini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Sayang sekarang ni tak dapat nak bagi sedekah senyuman pakai emas. Boleh je Haji, senyum aja walaupun dia sebalik emas tu kan. Allah tahu kita senyum, kan. Kan bila kita senyum kan, emas tu pun herot lain macam kan. Allah tahulah tu. Kalau aku bagi sedekah, habis duit aku Kang. Nanti siapa nak tolong kalau duit aku habis? Ada ke orang cakap tu? Dia lupa Allah ada kot. Kan? Allah ni tahu kita bagi tu, lepas tu dia ejah balik. Itu kerja dia, kita usah pening. Kita jadi pening pasal mikirkan kerja Allah. Kan? Kita fikir kerja kita. Sepatutnya kerja Allah, biar Allah buat. Ada orang kerja dia tak fikir, dia mikir kerja Allah. Ni kalau aku bagi Kang, lepas ni macam mana? Itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kerja kita bagi, lepas tu bismillah tawakal. Habis. Dia pula mikir kerja Allah kan. Banyaklah kita ni. Kak Ida, saya pun nak address juga. Saya tak payah Kak Ida, jangan ngada ingat. Esok saya bagi Kak Ida address kat pejabat tu. Pandai Kak Ida ni. Ustaz, mana yang terbaik, sedekah bagi makan, duit dan barang? Dia tengoklah. Yang penting, dia semua baik sebenarnya kan. Bagi makan pun bagus, bagi duit pun bagus, barang pun bagus. Tapi kalau 3 tu pada saya lah, mungkin barang lah kot. Katalah kita bagi hadiah kipas,
handphone saja sebut kuat-kuat bagi dengar sikit kan. Dah minta alamat sangat kan. Kita bagi handphone, orang tu pakai 2 tahun. 2 tahun lah pahala kita dapat. Barang-barang, kereta, motor, basikal, apa lagi, aircon, tak kira lah, sofa ke apa-apa je lah kan. Jenis barangan pun yang tahan lama, lagi lama pahalanya kan. Duit ni kadang kita bagi pahala juga, cuma kalau dia guna untuk keperluan biasa yang cepat habis manfaatnya, pendeklah pahalanya, tapi pahala tetap ada. Makan pun bagus juga, besar juga pahalanya, macam tu kan. Tapi rasanya itulah, barangan tu lebih lebih panjang pahala, insya-Allah. Dari mata nampak senyuman, Umi Umrah, betul kan. Kita senyum meleret tu, orang tengok mata pun tahu dah kan. Okey, so kesimpulan akhir yang pertama sekali, rajin sedekah, jangan bakhil. Kesimpulan kedua, ingat, harta, benda, duit, apa semua ni Allah punya, dia bagi kita pinjam, dan dia nak tengok kita agih kat mana, kita guna macam mana. So jangan bakhil. Dalam Quran pun Allah sebut, aku tak suka dengan orang yang bakhil. Atau lain perkataan paling seram sikit, aku benci dengan orang bakhil. Allah sebut kan. Jadi tak usah bakhil, kita buat yang terbaik, insya-Allah. Ustaz, kita nak bagi sedekah, lepas tu dia kata saya tak terima sedekah awak, tapi kalau kamu hadiahkan untuk saya ambil. Pening saya mikir. Dia kata macam tu, sebab tak cukup ilmu saya diam. Yelah, bagi setengah orang, kadang-kadang yelah, sedekah ni sebenarnya lebih pada orang yang fakir miskin. Sebab tu dia beradab tu, dia cakap macam tu pasal dia berlapik kan. Kalau awak nak bagi saya hadiah, saya ambil. Kalau sedekah, saya tak mau, sebab saya tak layak. Dia anggap gitulah. Sebab mungkin pada dia, sedekah tu lebih layak pada orang lain yang lebih susah, yang lebih memerlukan. Mungkin pada dia tu dah cukup rezeki, alhamdulillah lah, macam tu kan. Ada ke orang macam tu kan. Dia jaga adab. Itu adab lah, adab dari sudut orang kata budi bahasa kan. Tapi kita boleh ambil kan, sedekah apa semua, orang bagi ambil, tak ada masalah kan. Kita nak anggap hadiah pun tak apa, nak anggap sedekah pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua ada pahala kan. Orang yang memberi itu tetap ada pahala, sama ada dikira sedekah atau dikira hadiah pun tetap ada pahala. Macam tu. Terima kasih Kak Tun. Lama Kak Tun tak masuk ni. Kak Tun, apa khabar? Sihat Kak Tun? Geng-geng kuat mengaji ni. Kak Tun pun pemurah tu kan. Saya kenal lama dah Kak Tun ni. Ella Kamila, seperti baginda Nabi tak terima sedekah buat sendiri, tapi terima hadiah untuk diri sendiri mungkin. Betul-betul. Rasulullah haram terima sedekah kan. Memang aturan Allah buat begitu. Hadiah boleh. Yang terbaik cakap wakaf. Betul tak Ustaz? Boleh juga. Wakaf pun boleh. Tapi wakaf ni dia ada definisi dia sendiri kan. Wakaf ni biasa lebih kepada benda lah, ataupun bangunan kan. Dia lebih kepada situ lah. Kalau kita rasa sedekah tu macam mana, itu yang paling terbaik lah. Tu Haji Ismail kan, itu paling terbaik. Kita sedekah dan diam je kan. Tapi susah orang kita nak diam. Mulut ni gatal nak bercakap juga kan. Mulut ni nak cakap juga, nak cerita juga. Itu masalah ni. Tapi kalau boleh sembunyi, itu lebih baik kan. Nabi kata tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu kan. Itu yang paling terbaik. Okey, udah, jangan dikomen apa-apa lagi dah. Berhenti takat tu dulu. Ustaz ada beberapa pengumuman untuk malam ini. Yang pertama, ada hajat sikit daripada sahabat kita untuk mendoakan. Ada dua. Abang Haji Kasyaf kita, jamaah Surau Al-Kausar, wangsa siaga, wangsa melawati Kuala Lumpur. Saya mengajar di surau tu tiap-tiap bulan. Cuma sekarang ni sebab PKPB tak boleh mengajar lah dari situ. Baik, hajat pertama dia kata, Ustaz, salah seorang jamaah Surau Kausar positif COVID.
dah positif pula dah seorang. Jadi kita minta doa yang positif ni jadi negatif, dan jamaah-jamaah lain yang terlibat ni yang mungkin bersekali dengan kontak rapat ni, mohon juga didoakan supaya tidak menjangkiti lah, supaya jemaah lain pun selamat. Kalau seorang tu biar seorang tu je lah, yang lain tu mudah-mudahan negatif, selamat, apa semua kita doakan, insya-Allah. Dan surau pun dah ditutup pukul 6.30 petang tadi, sebab surau buka untuk jamaah kan, boleh semayang, wilayah boleh, tapi limit lah, jadi 20 orang saja. Jadi kita doa mudah-mudahan sahabat yang kena positif tu mudah-mudahan negatif lah, insya-Allah, dalam tempoh 2 minggu ni. Dan yang kedua, kita doakan Dr. Faiz yang kita doakan tempoh hari, yang ambil exam untuk medical apa semua ni, anak beliau besok akan keluar keputusan yang pertama. Jadi kita doakan mudah-mudahan Muhammad Faiz ni lulus dengan cemerlang, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alright, terima kasih pada semua, Kak Maria, Neni Ros, Noraida Bidin, Kak Saliza Agus, Rohana Rejab, Muhammad Hakimi Azizan, Samsani, terima kasih banyak. So untuk malam besok macam biasa, esok hari Rabu kan, malam besok macam biasa kuliah kita on. Dan malam besok saya ada satu pengumuman penting juga untuk hari Khamis. Hari Khamis kita ada special sikit. So malam besok kita akan maklumkan apa yang akan berlaku hari Khamis tu lah, perancangan kita, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua, Kak Salasia, UTS, Neni Ros, terima kasih banyak. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan di saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah seluruh para jamaah Surau Al-Kautsar Wangsa Siaga daripada bahana COVID-19 ini ya Allah. Dan pada salah seorang jemaah yang telah positif ya Allah, mudah-mudahan segera sembuh dan menjadi negatif selepas daripada ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kejayaan kepada Dr. Faiz, mudah-mudahan mendapat keputusan yang terbaik pada esok hari ya Allah, dan mudah-mudahan beliau akan dapat bertugas di hospital di Kuantan nanti ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ni. Kak Sabari Abu Samad, Mak Noor Ibrahim, Apai Kona, Tohun, Samsani, Kak Tun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.